ini saya lihat satu pendedahan berani yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu beliau bertemu dengan media, sewaktu beliau mengadakan perbincangan berhubung dengan persediaan bajet 2023. Saya mengharapkan agar anda jangan menganggap ini pendedahan nak balas dendam. Ini kenyataan benar, kenyataan yang supaya rakyat kita faham bahawa apa yang dikatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa Kementerian Kewangan telah pun mengenal pasti berlakunya kebocoran wang kerajaan, anggarannya antara 3 hingga 4 bilion. Itu setakat 2 bulan beliau berada di Kementerian Kewangan. Mungkin banyak lagi katanya. Wang-wang sebut, melihat daripada data-data ataupun keterangan yang beliau ada, kabarnya disalurkan kepada parti-parti dan tokoh-tokoh politik yang tertentu. Malah Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan memberitahu kebocoran jumlah dana itu mungkin boleh menjangkau sehingga 10 bilion ringgit. Selepas akan dikaji, diselidik lebih mendalam lagi. Dan kita mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama kaki tangannya di Kementerian Kewangan jangan letih, jangan takut, lakukanlah tugas ini demi rakyat. Tapi kita melihat begitu banyaknya wang yang telah disalurkan kepada orang politik. Itu gambarannya. Dan sebab saya katakan dari awal tadi, jangan dianggap ini sebagai kenyataan politik untuk membalas dendam saya. Malahan bila dia menjawab, bila ada orang bertanya, kenapa tak didakwa? Dah tahu dalam fail itu ada orang yang terlibat. Saya melihat jawapan itu jelas, benar seperti apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata dia bukan peguam negara. Tugas mendakwa adalah tugas peguam negara. Begitu juga bila mereka kata siasat dah lagi. Memanglah sedang dilakukan siasatan, tapi beliau bukannya pegawai penyiasat. Dan ada pula mengatakan, katanya, kenapa tak didedahkan segala-galanya? Tugas beliau sebagai Menteri Keuangan selaku Perdana Menteri adalah untuk memberitahu pada pihak berkuasa. Kalau perkara itu perlu disiasat oleh pihak polis atau pihak SPRM, biarlah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang menyiasatnya. Dan jika selesai masalah tersebut, biarlah peguam negara yang melakukan pendakwaan. Sebagai Perdana Menteri, secara pendedahan yang beliau nyatakan, jadi pihaknya melihat bagaimana kepincangan itu berlaku, maka sudah pastilah kali ini saya yakin akan ada pihak-pihak pemimpin yang terdahulu bakal disiasat dan akhirnya end up sebagai kluster mahkamah. Jadi sebab itu sesuatu yang agak menyentuh perasaan saya bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan, dia kata bahawa hutang negara sudah pun mencapai ke tahap 1.5 triliun. Beberapa bulan lalu, beberapa minggu lalu, saya sering mengatakan negara kita ini negara makmur. Kalau mendapat pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, rakyat tentulah mendapat nikmatnya. Tetapi kerana adanya pemimpin kebejatan mereka, saudara Hairul Athrian, dia kata siasat, jangan tak siasat benar. Sebab saudara, beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta supaya rakyat berdiri teguh di belakang beliau. Saudara Arin, memanglah kebenaran itu memang pahit, saudara. Sebab itu dia kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa saudara-saudara, marilah bersama dengan saya untuk kita selamatkan negara. Sayu juga hati ni, saudara. Artinya teruk sangat dah. Teruk sangat negara kita ini berada dalam ketirisan, wang-wang yang telah disonggelapkan. Ini satu kenyataan daripada seorang Perdana Menteri, daripada Menteri Kewangan yang melihat bagaimana untung nasib negara yang sedang mengalami kedudukan hutang yang begitu banyak. 1.5 dan sampai ke tahap 1.7 triliun berhutang, saudara, dan wang itu lebur begitu saja. Dan kitalah generasi yang harus memikulnya. Itu keadaannya, saudara. Apa rancangan kluster broker? Ini memang sebab ada kluster broker, saudara, yang mereka bercita-cita untuk merampas
kedudukan sebagai Presiden UMNO untuk dinobatkan seseorang yang lebih mirip kepada orang lain untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Ini telah berlaku waktu peringkat awal sebelum kerajaan perpaduan dibentuk. Mereka mahu orang itu dijadikan sebagai calon Perdana Menteri menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah kita mampu melihat keajaiban begitu? Jadi kluster ini broker ini saudara, sebab saya katakan tidak akan berhenti. Mereka akan berusaha lagi dan dicomotkan, diwujudkan ke pelbagai naratif. Sebab itu saya katakan saat ini Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin, dia kena baliklah kembali kepada whiteboard dia. Nak tengok apa perancangan. Sebab perancangan awal sudah gagal. Ahli-ahli UMNO sudah sedar. Ada perwakilan yang bercakap, dia kata memang kita tahu adanya tokeh-tokeh dalam dewan ini yang membiayai. Jadi dia kata bagi duit kita ambil, tapi undi tidak. Itu keadaannya saudara. Kita harus menafikan bagaimana perwakilan cuba digagalkan oleh broker ini untuk memecah belahkan UMNO. Ini keadaannya, kita dah kalah. Saudara. Okay, jadi dalam keadaan begini, saya ada dapat tulisan. Saya nampak dia ada tulisan. Memang ada satu perancangan baru sedang dilakukan. Saya dipahamkan sekiranya kem Datuk Seri Zahid Hamidi dan Tok Mak Hassan fikir dengan keputusan perwakilan PAU 2022 yang tidak mahu jawatan Presiden dan timbalan Presiden dipertandingkan merupakan penamat kepada usaha kluster pengkhianat. Artinya mereka silap. Kluster ini sebenarnya mempunyai satu lagi peluang untuk menggulingkan Datuk Seri Zahid dan Tok Mak Hassan. Jangan lupa, pada krisis kepimpinan UMNO era Tun Abdullah Ahmad Badawi dulu, sebelum beliau membuat keputusan untuk berundur, ketika itu ada usaha yang digerakkan oleh pihak tertentu dalam Majlis Kerja Tinggi UMNO untuk memaksa Pak Lah supaya berundur. Ini sejarah, jangan lupa tu. Usaha itu digerakkan kerana pada awalnya Pak Lah enggan untuk berundur dari kerusi Presiden UMNO dan jawatan Perdana Menteri. Namun apabila menyedari usul undi tidak percaya itu akan mendapat sokongan majoriti MKT, maka Pak Lah mengambil keputusan berundur diri. Mungkin ramai yang akan mengatakan usul tersebut digerakkan oleh Datuk Seri Najib, sebenarnya bukan, oleh seseorang yang di luar UMNO waktu itu saudara. Mereka berusaha untuk mempengaruhi kalangan ahli Majlis Tertinggi Tinggi untuk mendapatkan seramai 2/3 di kalangan ahli Majlis Tinggi untuk mengemukakan usul undi tidak percaya. Kerana dalam pasal 85 Perlembagaan UMNO menyebut ada 3 pihak yang boleh memanggil Persidangan Agung khas UMNO, iaitu sama ada Presiden, permintaan 2/3 daripada ahli Majlis Tinggi UMNO, ataupun permintaan bertulis dari setengah bahagian UMNO dengan syarat-syarat tertentu. Mereka akan menggunakan pula pasal ini. Jadi bagaimanapun mereka cuba dapat melakukan apabila semua bahagian telah mampu dipengaruhi. Jadi di peringkat UMNO bahagian sekarang ini sedang bergerak usaha-usaha untuk mempengaruhi bahagian supaya diminta diadakan pemilihan lagi atau diadakan mesyuarat agung lagi. Berapa kali nak mesyuarat dah. Ini keadaan saudara. Memang dalam keadaan begini, sebab itu saya mengatakan agar Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi berhentilah berlapang dada. Selagi beliau masih lagi bersikap berdiam diri, masih lagi bersikap tidak mahu mengambil tindakan. Saya faham beliau menanti apa yang akan diputuskan oleh lembaga disiplin. Tapi sebagai Presiden beliau kena panggil pengurusi lembaga disiplin untuk menyegerakan segala siasatan. Segala ini selumbar yang ada dalam daging, dalam badan UMNO ini perlu dicabut. Duri-duri yang berbisa ini kena dibuang. Saya melihat sekarang ni saudara, bahawa dalam keadaan sekarang ni pun jangan risau. Kerana parti PBM juga sedang ada dalam risiko untuk diharamkan oleh ROS. Seandainya terbukti pimpinannya terlibat di bawah Akta AMLA apabila Suruhanjaya Pencegah Rasuah sedang menyiasat bagaimana wang-wang yang dimasukkan dalam akaun atau pemimpin parti tersebut memperolehi dana-dana tertentu. Dalam keadaan begini, siapa yang kita risau? Sebab itu saya haraplah agar Datuk Seri Zahid Hamidi tidak lagi berlengah ataupun membiarkan segala titik bengik dalam UMNO ini